kefahaman Al-Quran tu sendiri. Daripada bab ini kan, apa yang penting kita nak dapat daripada bab yang Qardawi tulis tentang Quran ni, kitab yang menjelaskan, itu kitab yang menjelaskan, itu kitab yang dia menjelaskan sesuatu perkara yang rumit. Kalau daripada awal surah Al-Baqarah yang kita lihat dulu, Quran pernah sebut zalikal kitab la raiba fi. Kitab Quran ni dia kitab yang tak ada keraguan. Al-Quran juga nama lain dia juga ialah Mubin. Mubin. Apa maksud Mubin? Yang menjelaskan. Mubin. Dia tabayyun. Ada dengan perkataan tabayyun. Tabayyun tu siasat ataupun tapis dulu kan. Bayyin ataupun tabayyana, yang Quran kata qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah pun sesungguhnya jelas. So tabayyana maksudnya jelas. Quran tu dia kitab yang menjelaskan dan juga kitab yang memudahkan kefahaman. Bila mana sebut kitab Quran tu dia mudah, kau tengok perengan yang keempat tadi, dia bukan bermakna Quran tu hanya untuk orang awam mudah dibaca, tidak. Dia maksud perengan keempat tu, yang perengan 1, 2, 3, dia terangkan Quran ni mudah difahami. Perengan 4 dia kata mudah difahaminya Quran ini bukan bermakna Quran untuk orang awam saja, sangat baca mudah faham, bukan macam tu. Tapi yang nak diterangkan pada perengan keempat tu ialah orang yang baru je peringkat beginner atau peringkat permulaan nak faham agama kan. Dia baca Quran tu dengan selapis kefahaman, dia akan dapat kefahaman tu. Dia akan dapat. Orang-orang lain yang mungkin dah lebih tinggi dalam ilmu bahasa Arab dia, kaedah dia dah belajar kaedah istidlal hukum, dia dah belajar hadis-hadis Nabi, dia dah belajar tentang nuzul Quran, apa asbab nuzul. Dia dah belajar hadis-hadis Nabi juga tentang kaedah nak tafsir Quran. Bahasa Arab dia sampai peringkat yang tertinggi kan. Dia pula akan lihat Quran dengan kaedah Quran meraihkan orang yang akal tinggi macam dia. Dia macam tu. Orang yang baca kisah Nabi Allah Musa dengan Khidir, contoh saya buat contoh contoh. Quran ni orang yang baca, orang awam, kita semua orang awam, kita baca Quran, kita baca terjemahan, dah dapat faham maksud dah berikan pengajaran dah. Tapi orang-orang yang dia high lagi, dia dah faham bahasa Arab, sifat bahasa tu pun kadang-kadang laras bahasa tu, kalimah-kalimah bahasa Arab tu, makna dan sifat dia pun dia faham. Contoh kan, peristiwa Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Nabi Allah Musa, dia bawa satu orang budak muda sebagai peneman dia. Kita baca Nabi Allah Musa dia bawa teman seorang. Oh, penting bermusafir ada teman, dah boleh faham kan? Orang yang lebih selangkah itu, dia akan cari siapa budak muda ni. Oh, rupanya dia Nabi Allah Yusha' bin Nun. Dia muda lagi, kecil lagi. Orang yang lebih lagi dia akan tahu apa? Dia akan tahu bahawa sebenarnya episod Nabi Allah Musa dengan Bani Israel ni, dia kemenangan yang paling kemuncak itu yang Allah kata marratain, kemenangan 2 kali. Kemenangan ke atas Bani Israel yang degil ni wahai Musa, engkau takkan rasa, tetapi generasi muda, semuda budak itu yang akan rasa. Jadi Allah bagi isyarat bahawa kemenangan Bani Israel ni tak penting untuk kau lihat, tapi penting mendidik generasi yang baru untuk dia lihat. Betul Nabi Allah Yusha' bin Nun, dia melihat kemenangan itu, membebaskan Palestin. Kemenangan yang kali kedua tak berlaku lagi, sekarang pun tengah kena apa lagi Palestin kan. Jadi kemenangan kali pertama itu Allah isyaratkan kepada budak muda. Nabi Allah Musa dia didik budak muda itu, Yusha' bin Nun alaihi salam. Selapis kefahaman, orang faham oh macam tu. 2 lapis kefahaman, dia faham oh penting didik generasi muda ni. Menang ke kalah tak penting, yang penting usaha. Biarpun kita tak nampak kemenangan tu, biar budak cucu cicit akan nampak kemenangan tu. Nampak macam tu kan. Orang yang lebih daripada itu, dia akan lihat Nabi Allah Musa makan ikan kan. Ikan sebelah dah kena makan, ikan tu masih lagi hidup kan. Dia akan fikir, macam mana boleh hidup ikan ni? Macam mana boleh hidup ikan ni? Lepas ikan tu lari dalam laut, datang Nabi Allah Khidir alaihi salam, dia mau bertemu dengan Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Khidir ni, nama dia apa? Khidir kan? Khidir nama dia. Apa maksud Khidir?
Hijau kan? Hijau. Siapa yang anak dia ada sekolah Arab, kalau rumah merah, rumah apa? Dia panggil apa? Rumah merah. Ahmar. Ahmar kan? Kalau rumah biru, asfar. Kalau rumah hijau, ahdar. Ahdar rumah apa? Hijau. Maksud hadar. Hidir ni hidir lah, tapi dia hadar apa? Dia hadar kan? Hadar maksud dia hijau. Orang yang faham maksud dia hijau, selapis kefahaman, oh Nabi Allah Khidir ni dia menghijau. Orang yang ada dua lapis kefahaman, dia baca hijau ni ialah penghidup. Apa kaitan hijau dengan penghidup? Tanah yang kering kontang, warna dia apa? Kata tanah kering kontang, coklat, tandus kan? Kering kontang kan? Tapi kalau kita kata tanah tu subur, daripada kering kontang dia menyubur tanah tu, warna dia apa? Tumbuhnya tumbuh-tumbuhan yang menghijau. So, selapis kefahaman kita kata hadar tu ilahi hijau. Orang yang dah haid kefahaman dia akan nampak, oh Nabi Allah Khidir ni dia penghidup. Hijau juga, tapi hijau dalam makna penghidup. Orang yang takwil yang lebih pada itu kan, dia akan nampak mukjizat Nabi Allah Khidir yang Allah berikan ialah menghidupkan yang mati macam Nabi Allah Isa alaihi salam. Orang yang lebih daripada itu dia akan nampak, oh ikan ni hidup balik sebab apa? Kedatangan seorang nabi penghidup itu. Sebab itulah ikan yang mati tu dah kena sebelah dah makan, mati dah ikan tu. Sebelah mata dah kena makan, hidung sebelah dah kena makan, mulut sebelah kena makan. Bukan curit tau, sebelah. Sebelah dah kena makan, mati dah ikan tu. Dah masak, dah mati dah, confirm mati dah. Kenapa dia boleh hidup? Kalau bukan sebab mukjizat, kenapa dia boleh hidup? Kerana kedatangan Nabi itu yang merupakan hijau, si penghidup bermukjizat, Khidir alaihi salam. Sebab tu dia hidup. Okey, saya ulang balik. Orang yang baca selapis kefahaman, dia dapat tak panjalan? Dapat. Yang ada bahasa Arab tinggi sikit, dia dapat tak kefahaman? Dapat. Lagi dapat. Yang dah high level, dia akan dapat sampai tahap mukjizat Nabi Allah Khidir menghidupkan yang mati. Sebab tu ikan tu hidup balik. Dia dapat. So semua orang, segenap lapisan masyarakat yang ada kefahaman, yang ada mentaliti akal yang berbeza-beza kan, yang ada cara fikir yang berbeza-beza ataupun tingkatan ilmu yang berbeza-beza, dia akan dapat apa yang Quran inginkan untuk orang seperti dia. Segenap lapisan masyarakat, orang awam pun dapat cara orang awam, orang yang mungkin muttabi', yang dah boleh ikut dengan dalil, dia pun akan dapat. Yang tahap fuqaha, yang tahap para penafsir, yang tahap para pentakwil pun akan dapat manfaat yang berbeza pada Al-Quran. Jadi bab ni nampak seperti mudah, dikata Quran kitab yang menjelaskan dan memudahkan. Tetapi kalimah perangan yang keempat itu, dia sebut tu penting tu kalimah tu. Bukan berarti Quran tu turun untuk orang awam semata-mata nak baca-baca sambil-sambil macam tu saja. Dia akan meraihkan segenap lapisan kefahaman orang yang ada cara fikir yang mungkin yang ni yang level biasa, ni yang second level kan. Kalau budak main game dulu apa level dia kan? Ni beginner, yang ni amateur, ni beginner, entah apa benda lagi kan. Macam itulah yang high class, yang world class punya cara ilmu mereka, dia akan dapat manfaat masing-masing pada Al-Quran. Sebab itulah Qardawi pada muka surat yang ke-berapa ni kan, dia jelas yang ke-40, tengah-tengah tu dia kata apa? Dia kata tetapi manusia tidak sama dalam memahami Al-Quran dan mengambil kesimpulan daripadanya. Tak sama Orang biasa, orang awam akan dapat kesimpulan yang level dia pada Quran. Itu pun dah bagi manfaat besar untuk dia dah. Orang yang mungkin dah muttabi', dah naik sikit daripada awam kepada muttabi'. Dah jadi orang yang boleh mengikuti dengan faham dalil. Dia akan faham level dia macam mana, dia akan faham. Orang yang atas lagi dia akan faham macam-macam lagi kefahaman-kefahaman yang besar pada Al-Quran. Banyak lagi tau. Rasulullah dia masuk ke Kaabah kan? Masuk ke Kaabah semasa pembukaan kota Mekah. Nabi SAW baca ayat apa? Ayat apa tu? Saya baca. Yang wa zahaqal batil. Innal batila ja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa.
Biasa kita baca sirah tu, kita akan dapati Rasulullah pilih ayat ni sebab apa? Nak pecahkan batu berhala, dah dapat kemenangan kan. Lain orang yang akan baca, Nabi dia akan tahu bahawa Nabi SAW baca ayat tu kerana ada kaitan dengan asbab nuzul ayat yang mempunyai kaitan besar dengan gangguan orang-orang Yahudi dekat Madinah sampai Nabi dapat kemenangan di kota Mekah. Macam-macam lagi orang akan dapat pahaman-pahaman yang hebat daripada setiap apa yang Quran dah turunkan pada ayat-ayat itu. Okey. Ayat berapa ni saya pun awam dalam bab tu. Ayat berapa? Kena cari ayat berapa. Kadang-kadang hafal ayat lupa nak tahu nombor berapa. Dah tahu nombor berapa lupa tahu surah apa kan. Dia kena cari ayat tu. Type dalam phone kena cari surah apa tu. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Okey, jadi begitulah Al-Quran. Bab yang besar yang nak diterangkan oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam bab ini ialah makna besar daripada bab keempat tu ialah Quran ni kitab yang menjelaskan dan dia memudahkan. Bukan mempermudah-mudahkan, tak, dia memudahkan setiap orang punya tingkatan ilmu. Dia mudahkan. Orang yang dah high level dia akan mudahkan untuk difaham. Yang penting kita nak untuk memahami Al-Quran. Kalau kita baca just sebab-sebab sesaja nak baca, kita takkan dapat lihat apa pun yang tersirat di sebalik Al-Quran. Mungkin hanya memahaminya pada kadar-kadar yang biasa sahaja. Okey. So boleh baca selanjutnya bab yang keempat ni, mudah-mudahan insya-Allah. Nanti insya-Allah kelak akan datang kita akan pergi tengok lagi tentang beberapa lagi kalimah-kalimah atau lagi penerangan-penerangan yang Yusuf Qaradawi dah terangkan kepada kita dalam kitab ini. Okey, kita masuk kepada kita punya kelas tadabbur kita hari ini. Okey. InsyaAllah kita sampai pada ayat yang keberapa dah? Ada slide tak? Tak pancar slide. Saya ada bagi slide. Ada ni tak? Tak dapat slide? Oh, ni apa? Dapat slide? Oh, dah dapat dah. Okey, bagus. Alhamdulillah. Tak apa, saya... boleh? Ayat 16 eh? Kita tengok pada ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Boleh pasangkan slide sebab saya ingat yang online pun nak tengok kan dia punya slide kan. Boleh? Satu slide. Okey, boleh tengok dulu ayat yang ke-16. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okey, pada kelas yang lepas kita dah melihat ayat-ayat Al-Quran pada ayat yang ke-14, 15 dan juga ayat yang ke-16. Ayat yang menceritakan bahawa yang Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan orang-orang yang nifaq ataupun orang-orang Yahudi ini, mereka ni bila mana dikatakan kepada mereka aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha kan. Bila diminta mereka ni setelah para sahabat Nabi SAW melihat mereka ni beriman cara pelik-pelik, suka kacau orang, suka buat rosak kat bumi ni kan. Maka para sahabat Nabi pesan kepada mereka, pesan berdepan, bukan cakap kat belakang. Para sahabat Nabi sifat mereka ialah berpesan dekat depan. Dia tak cakap-cakap belakang macam orang Yahudi cakap-cakap belakang kan. Dia cakap kat depan. Dia kata, wahai kaum Bani Israel, aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu macam
orang lain beriman. Orang lain tu ialah merujuk kepada Nabi dengan para sahabat Nabi SAW. So penting kita nak ambil pengajaran daripada ayat tu ialah kita mesti samakan kaedah beriman kita dengan kaedah beriman Nabi dan juga para sahabat Nabi SAW. Tapi jawapan mereka tu, mereka sini dia cakap-cakap belakang, anuk minum kama amanas sufaha, nak beriman macam orang bodoh itu. Mereka telah berani melabel Nabi dan juga para sahabat sebagai bodoh. Dan mereka itu bila kembali kepada syaitan-syaitan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim. Saya dah sebut pada kelas lepas, bila mana mereka berjumpa dengan sahabat, wa idza laqul ladzi, Allah guna perkataan liqa, bertemu biasa saja kan. Tapi kalau dengan bertemu dengan kawan-kawan mereka, Allah sebut khalau, dia berkhalwat, dia bertemu dengan betul-betul menjiwai pertemuan mereka. Khalau ila syayatinihim, Allah gunakan istilah syaitan kerana nak menggambarkan sifat mereka, sesama kawan mereka itu, sifat mereka ialah menjauhkan manusia daripada Allah. Syaitan tu bukan setakat nama asy-syaitan, bukan setakat nama setan kan. Syaitan tu kalau disebut tanpa alif lam, dia merujuk pada sifat orang tu, dia menjauhkan orang daripada orang yang lain kepada Allah. So setiap orang yang dia menjauhkan manusia daripada Tuhan, kita boleh kata dia ni memang syaitan. Bukan cakap depan-depan lah, bukan macam itu. Tapi sifat itu sifat yang memang syaitan. Bukan macam syaitan, memang syaitan. Kerana syaitan itu sifat dia ialah syatuna, menjauhkan orang daripada orang yang lain. Tapi janganlah sebut depan orang tu engkau ni syaitan. Jangan sebut macam tu lah kan. Bukan agama suruh macam tu. Tak, agama namakan perangai dia ni perangai syaitan sebab menjauhkan orang lain kepada Allah Taala. Okey, sekarang ini ayat yang ke-16. Okey, tengok macam mana Allah meraihkan orang-orang yang mungkin tak faham cara dialog, mungkin tak faham secara direct penerangan. Ada orang dia akan faham dengan cara berkias-kias. Cara buat perumpamaan, buat satu permisalan, dia faham dengan cara macam tu kan. Kita balik rumah, jumpa isteri kita, saya rindu betul kat awak lah. Kita tak faham. Rindu macam tu je kan. Kalau kita kata dia, saya ni bagaikan pungguk rindukan bulan. Kan? Oh, dia faham. Ada orang macam tu tau. Ada orang lama kan, dia macam tu. Setakat I miss you lagi tak faham. Tapi kalau kita kata bagaikan pungguk rindukan bulan, baru dia faham. Sekarang ni, Allah pilih satu perumpamaan yang biasa orang-orang Arab dan zaman tu guna, iaitu perumpamaan tentang urus niaga, perniagaan. Allah nak namakan, nak beritahu pada orang-orang yang dah biasa meniaga ni, kalau dia tak faham Yahudi ni, orang munafik ni macam mana, maka Allah pun jadikan satu permisalan. Permisalan tu Allah pilih benda yang rutin harian orang-orang Arab buat, iaitu berniaga. Maka Allah sebut ulaikal ladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika, okey, Allah sebut dalam ayat ni ulaikal ladzi ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okay, ayat ke-16. Allah sebut ulaikal ladzina. Siapa dia ulaika ni? Mereka itulah. Siapa mereka itu? Orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW, merujuk pada orang Yahudi lah. Kan? Orang-orang yang beriman, dia baca ulaika, dia nampak apa? Nampak siapa? Dia nampak diri dia sendiri. Bukan nampak orang munafik je. Dia nampak diri dia sendiri. Ni mereka itu. Orang bagaimana baca mereka itu, kalau sirah, merujuk pada orang tu lah. Tapi kalau baca dalam konteks yang lebih tepat, dia tengok, kalau aku ada perangai macam ni, macam Yahudi aku. Ulaika kan, mereka itu. Seolah-olah Allah nak kata, kau itu. Kau yang tengah baca ni, kalau perangai macam ni, kau jadi macam Yahudi. Jadi ada macam-macam dimensi ulaika. Orang yang dalam angle yang macam ni nampak macam tu. Yang angle macam ni nampak macam tu kan. Okey. Yahudi ni, mereka ini ibarat orang yang apa?
Ishtara. Kalau tak ada huruf ta ni maksud dia apa? Ni jual, ni beli, ishtara kan. Kalau syara, syara yashri, maksud dia apa? Tak ada huruf ta, maksud dia apa? Buang ta je. Yang ni beli. Kalau buang ta maksud dia jual. Syara yashri jual, yang ni beli. Mereka ini ibarat orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Beli sesat dengan petunjuk. Duit dia petunjuk, dia bawa duit, bawa petunjuk, bawa hidayah. Nak beli kesesatan. Sekarang ni Allah gunakan ni ishtara ni sebab jual beli ni dia banyak berlaku kepada orang Arab dekat. Apa kerja yang orang Arab buat dekat Madinah tu? Niagalah orang Arab, orang Yahudi dia meniaga. Mereka ni meniaga. Dalam surah Kahfi Allah bagi satu ayat yang kalau kita lihat ayat keempat ke tengok ayat keberapa yang Allah sebut kami menangkan kaum Bani Israel Yahudi ni, menangkan, dan Allah bagi tahu kami banggakan mereka dengan harta dan juga anak-anak. Hari ini bukan ayat keempat, bukan surah Kahfi, surah Al-Isra ayat ke-7 ke-8 macam itulah, saya lupa ayat berapa kan. Allah sebut Allah telah menganugerahkan mereka kelebihan harta, benda dan anak-anak. Ayat itu kalau kita lihat hari ini, dunia ni Yahudi sikit je. Tapi mereka ni menguasai tak dunia? Menguasai. Harta benda mereka banyak tak dunia ni? Banyak. Allah sendiri yang sebut dalam Quran, Allah telah pun berikan mereka anugerah dengan harta benda yang banyak. Hari ini walaupun hari ini kan, kenapa orang Islam susah nak boikot orang Yahudi punya barang? Kenapa? Bukan setakat MACD. MACD tu cuma persen berapa, bukan setakat itu. Tapi keseluruhan yang kita ada hari ini semuanya ialah harta benda yang sukalu Yahudi. Siapa yang bagi tahu tu 1500 tahun lepas? Quran bagi tahu. Quran bagi tahu. Sampai jumpa ayat tu bagi tahu orang yang lain kan, supaya kita tadabbur ayat tu macam mana. Allah sebut tentang Allah jamin orang Yahudi hari ini. Kenapa mereka kaya raya, mereka conquer dunia? Sebab memang Tuhan bagi tahu kaum ni akan menguasai anak-anak dan juga menguasai ni harta benda dan juga anak-anak. Kenapa sasaran mereka hari ini dekat Palestin ialah anak-anak kecil? Kenapa? Kenapa? Dia tak nak generasi yang kalahkan itu membesar. Macam Fir'aun, kenapa dia bunuh budak kecil? Kenapa dia bunuh budak kecil? Dia tak nak generasi yang akan kalahkan itu lahir, dia tak nak. Kan? Okey. Sekarang ni Allah gunakan ishtara. Sebab perkara tu banyak berlaku. Sekarang ni di Madinah ni, orang Arab ke orang Yahudi mereka berniaga. Jadi mudah-mudahan para peniaga yang ramai ni kalau tak faham cara yang Allah sebut pada ayat yang 14, 15, pada ayat yang ke-13 tak faham, mungkin dia akan faham dengan cara ni. Maka Allah buat cara macam ni. Sekarang ini, okey. Dalam satu kedai ada peniaga, ni pembeli. Dekat rak jual barang ni ada kesesatan. Ada ke kita beli kat kedai? Cik beli sesat sekilo ada ke? Mana ada orang beli sesat? Bagi saya kekufuran RM4 ada? Tak ada. Tapi Allah nak bagi tahu macam tu lah, seolah-olah dekat rak ni adanya kesesatan. Ad-dhalalah. Yang orang yang nak membeli ni, dia nak beli sesat, dia bawa duit, dalam beg duit dia ada apa? Ada duit. Duit itu ialah al-huda. Al-huda, petunjuk Tuhan. Okey. So ni tempat jual beli. Okey, ad-dhalalah merujuk kepada barangan yang dia nak, dan huda merujuk kepada duit yang sedang dia bawa. Dia bawa duit, dia tak nak duit tu, dia nak bagi pada orang tu, dia nak beli apa? Kesesatan. Nak beli kesesatan. Okey, bila kita kata ni adalah perumpamaan daripada Allah, setiap isim yang ada, kita kena cari apa kaitan kata nama tu dengan perumpamaan Tuhan. Okey, yang pertama sekali ni, jual beli. Kenapa jual beli? Sebab sekarang ni perumpamaan. Kita akan tafsirkan jual beli ni apa sifat jual beli yang Allah nak tunjukkan pada ayat ni. Jual beli, tu tengok.
Sekarang ni okey, jual beli ya. Allah sebut jual beli. Okey, jual beli ni apa persamaan yang kita nak tahu? Pemilihan perkataan jual beli, ishtara, kan? Jual beli ni yang pertama, jual beli ni yang pertama sekali sebab Allah pilihkan perkataan jual beli sebab orang yang berjual beli ni dia suka tak dengan barang yang dia beli? Dia mesti suka barang yang dia beli. Dia mesti nak barang yang dia beli. Dia suka barang yang dia nak beli. Jadi maknanya setelah Bani Israel datang, kalau kita datang pergi kedai nak beli barang tu, kita suka tak barang tu? Suka kan? Maknanya orang-orang Yahudi dia suka tak sesat? Dia suka kesesatan tu. Sebab jual beli ni dia merujuk kepada orang tu dia nak barang tu. Tak ada orang yang paksa nak beli barang yang dia tak nak. Saya nak beli durian yang busuk tu lah, saya tak suka tapi saya nak beli. Ada orang macam tu? Tak, dia nak beli benda yang dia suka. Jadi satu ni benda yang dia suka, kesukaan. Dia suka dengan ad-dalalah tadi, dia suka dengan sesat tu. Kemudian jual beli juga diletak pada ayat ni kerana apa? Kerana pilihan sendiri, tak ada orang paksa. Pilihan sendiri, tak ada pun pekedai yang datang tengok customer dia, mari sini jap. Kau beli barang aku sekarang? Ada tak macam tu? Tak ada. Dia akan biarkan orang yang datang tu pilih barang apa yang dia nak. Jadi, sebab yang kedua Allah pilih perkataan ishtara ini kerana nak menggambarkan orang-orang yang munafik ni, dia suka dan ni sekarang ni dia suka kepada kesesatan. Manusia hanya beli barang yang dia suka. Sesat tu pula adalah pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Jadi perkataan jual beli ni dipilih oleh Allah sebab orang-orang munafik pada zaman Nabi, dia pilih sendiri barang yang dia nak. Tak ada orang paksa. Dia nak sendiri barang apa, dia pilih. Jadi kesesatan tu ialah kesesatan yang merupakan pilihan dia sendiri tanpa ada orang paksa. Kan? Okay, yang ketiga, setelah dia suka, dia pilih, Allah akan balas mereka berdasarkan apa yang mereka pilih. Jadi yang ketiga ni ialah keadilan sebenarnya, keadilan. Allah tu dia adil. Keadilan Allah, dia akan balas manusia berdasarkan apa yang dia pilih. Allah akan balas berdasarkan apa yang dia pilih. Jadi yang ketiga ni ada tafsir sebut keadilan Allah dalam menghukum akhirnya nanti sebab jual beli tu dia adil. Orang ni pilih sendiri, dia pilih yang dia suka. Setelah dia pilih kesesatan yang dia suka dengan pilihan sendiri, tak ada orang paksa, Allah akan balas dia pada hari akhirat kerana apa yang dia pilih. Allah takkan balas benda yang manusia tak pilih, Allah takkan balas. Yang Allah akan balas pada hari akhirat, syurga atau neraka, azab ataupun nikmat berdasarkan apa yang Allah suruh manusia pilih. Yang tak pilih, Tuhan takkan balas apa-apa. Dia lahir-lahir dia dah kulit Melayu jadi orang Melayu. Dia boleh pilih jadi orang lain. Ada dia boleh pilih. Dalam perut saya pilih nak jadi orang Cina, orang Melayu. Ada boleh pilih? Tak boleh. So Allah takkan balas manusia di atas perkauman mereka, atas kaum mereka, tak ada. Dia Cina ke, dia India ke, dia Melayu, Tuhan tak balas yang tu. Tuhan balas kalau engkau pilih kesesatan berbanding hidayah. Yang dua yang boleh pilih, Allah akan balas. Okay, sebab itulah pemilihan ishtara ataupun bab jual beli ni diletak oleh Allah untuk menggambarkan tiga benda ni. Dia memang nak apa yang dia nak beli, dia memang nak kesesatan. Setelah dia pilih sendiri apa yang dia nak, dan Allah akan balas mereka berdasarkan apa yang mereka pilih dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sesat ini ialah kesesatan ni dia nak beli apa? Beli kesesatan. Dan huda, petunjuk ni ialah mata wang. Duit itu nak bagi sesat, nak beli dia nak bagi petunjuk, nak beli kesesatan. Okey, maknanya kan, kita lihat orang Yahudi ni, orang munafik berzaman tu kan, mereka ni nampak tak petunjuk Allah tu? Dia nampak kan? Dia nampak. Rasul datang bawa Al-Quran, dia nampak. Tapi dia nak tak petunjuk tu? Dia tak nak. Dia dapat tak? Dia dapat. Petunjuk tu dia dapat tau. Dia dapat. Dia dapat, dah ada kat diri dia. Dan dia tak nak. Dia nak jual pada orang. Dia beza orang yang tak dapat langsung. Tak dapat langsung, dia gelap, dia jahil macam tu ya. Tapi orang yang dapat petunjuk, berarti dia tu orang yang ada ilmu. Ada ilmu.
Dia seolah-olah dah ada ilmu, tapi dia mengkhianati ilmu dengan cara menjual pada orang yang lain. Itu musuh. Itu musuh. Orang yang tak ada ilmu, tak dapat petunjuk, yang gelap, dia jahil. Duduk pelesiran dia jahil. Kan? Dan bila dia jahil, tak ada ilmu, dia pun lawan kita. Sebab dia jahil. Berbanding dengan musuh. Musuh ni ialah orang yang dapat ilmu, dia faham pula dan dia nak lawan ilmu tu. Itu musuh. Macam orang Yahudi lah. Dia dapat Rasulullah, dapat Nabi, dapat Rasul, dapat kitab. Tapi dapat petunjuk, tapi dia nak ambil petunjuk, dia nak jual pada orang lain, dia tak nak. Yang ni jelaslah permusuhan dia pada agama. Maka Allah katakan fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Fama rabihat, maksud dia apa? Tidaklah menguntungkan langsung. Fama rabihat tijaratuhum. Tak menguntungkan langsung jual beli macam tu. Berarti rugilah. Rugi. Kalau kita nak buat contoh ruginya perniagaan macam ni kan. Sebab jelas kan sesat kan rosak kan. Saya buat contoh macam mana saya kata kalau kita orang perempuan duduk rumah kan, duduk kat rumah tengah tengok TV. Cerita Hindustan. Panggung Sabtu. Dulu kan panggung Sabtu kan. Suami datang rumah bawa balik mesin basuh yang dah berkarat. Kita tu skru pun dah longgar. Kan? Suami kata kita keluar, "Abang dia beli apa ni bang?" Beli mesin basuh. Mesin basuh apa? Macam nak rosak ni. Bukan nak rosak, dah rosak dah pun. Asal kenapa abang beli? Abang suka. Berapa ringgit abang beli? Bayar muka 4,000, bulan-bulan bayar 500. Dah lah tak boleh pakai lagi. Kena bayar pula. Bulan-bulan 500. Ada duit muka pula, cengkarak duit muka pula 5,000, 4,000 kan. Kalau nak digambarkan kerugian perniagaan macam itulah dia. Fama rabihat. Allah nak kata tak untung apa nak kata rugi. Tapi Allah tak kata rugi. Allah kata tak menguntungkan. Sebab apa? Kebiasaan orang Yahudi ni kan, dia berniaga untung ke rugi? Untung. Dengan riba sistem yang dia buat, dia berniaga untung. So Allah tak sebut mereka rugi. Allah sebut tak menguntungkan. Supaya apa? Supaya perkataan untung tu still ada. Daripada perkataan rugi, orang tengok rugi orang tak baca. Kalau orang tengok untung orang baca, oh tak menguntungkan. Nak cakap rugi boleh je. Allah kata tak menguntungkan. Untuk nak bagi perkataan untung tu ada. Kerana kebiasaan orang Yahudi, dia untung, dia tak rugi. Hari ni pun dia untung. Dia untung. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Okey. So tak menguntungkan. Macam apa tadi? Macam beli mesin basuh yang dah pokak dah berkarat, dah boleh pakai lagi dah, tapi kena bayar duit muka 4,000, bayar bulan 500. So kalau isteri dapat suami macam tu, apakah perkataan yang akan keluar daripada mulut dia setelah suami dia buat macam tu? Entah betul tak tidak kan? Macam itulah Allah nak bagi tahu entah betul tak tidak perangai ataupun apa yang dia tengah buat ni. Bawa hidayah, jual hidayah, beli kesesatan. Apa benda yang buat ni? Macam itulah yang berlaku sekarang ni. Kan? Suami dia sebenarnya buat macam tu sebab apa? Kenapa suami dia buat macam tu? Bila bini dia kata, "Abang ni tak boleh fikir ke? Abang ni you tak tahu ke? You stupid lah you buat macam ni," dia kata macam tu kan. Rupanya suami nak trick dia. Suami dia kata apa dekat isteri dia? Adakah menguntungkan orang dah azan, you tengok bangun Sabtu tak pergi solat? Mana lagi rugi sebenarnya? Sebenarnya itulah yang berlaku hari ni. Itu yang berlaku hari ni. Ramai orang yang buang masa terhadap benda yang sepatutnya lebih menguntungkan dia, iaitu hadir untuk solat, untuk beribadah. Tengok TV tu tak salah, tapi kalau lama tengok layar macam tu kan, rugi ke untung? Lebih tepat tak menguntungkan, sebab pada ketika itu patutnya beribadah. Sebenarnya kan kalau kita tengok Quran ni, cara Quran berbicara kan, kita akan dapati hari ni ramai kelakuan orang
yang sebenarnya kalau kita kelakar, tapi buat macam mana kan? Ada orang tengok matahari, tengok pelangi kan. Dia tengok, oh cantiknya pelangi. Ni level 1 orang tak beriman. Dia tengok langit nak mendung, oi nak hujan ni. Tak beriman. Level kedua, orang-orang yang beriman tapi tak beramal soleh. Dia buat macam mana? Dia tengok pelangi, masya-Allah cantik pelangi. Dia beriman tak? Dia ada iman dah tu. Dah sebut masya-Allah dah. Dia tahu nak hujan, subhanallah nak hujan ni, Allah mendung langit ah. Tadi cerah dah mendung, Allah jadikan ke mendung. Mendung tu Allah yang jadikan. Dah sebut subhanallah, dah sebut Allah dah. Ada yang hebat dia kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dia nampak matahari nak terbenam, dia kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Oh hebat dah tu. Lagi best dia baru kahwin kan, romantik lagi baru kahwin. Duduk tepi pantai, tengok matahari terbenam kan. Dia dengan suami dia, yang tengok tu yang matahari terbenam, insya-Allah cantiknya. Dia sebut dia kita bertasbih pada Allah. Subhanallah, dia bertasbih, dia puji matahari, Allah dipuji Allah. Bagus dah. Dia tak tahu ke matahari terbenam tu nak pergi sembahyang maghrib, tak tahu ke? Ha? Dia jamak, masya-Allah. Nak menang juga kan. Kita kan matahari terbenam ni, dia tengah-tengah nak terbenam, dia kata masya-Allah Rabbana makh. Dia dengan suami romantik baru kahwin kan. Ambil gambar matahari terbenam. Pas saya tengok kat Facebook, dia update gambar matahari terbenam kan. Subhanallah, matahari dah terbenam. Pemandangan paling cantik kat dunia. Bertasbihlah kepada Allah. Suka bawah tu komen semua bertasbih subhanallah subhanallah. Matahari terbenam ni kena sembahyang maghrib lah. Yang kau pergi selfie lagi nak buat apa? Mungkin tepi masjid kot, tepi masjid. Macam tu, nak segera baik. Okeylah, pergi masjid kan. Itulah perangai yang muncul hari ini. Kadang-kadang dia kosmetik, agama tu kosmetik. Puji dia update kan. Dia tak pergi sembahyang maghrib pun. Padahal orang yang beriman dan beramal soleh, dia puji Tuhan dan dia pergi menyaut perintah Tuhan yang menjadikan suasana sunset yang paling indah dalam dunia tu. Jadi apa nak buat dan nampak matahari dan nak terbenam? Pergi solat lah. Bukan pergi selfie buat apa banyak situ, pergi update Facebook apa. Apa? Macam-macam kan. Jadi Allah kata tak menguntungkan pun, tak menguntungkan. Fama rabihat. So perangai-perangai macam tu, orang yang beli mesin basuh, rosak, bayar pula mahal, itulah ibaratnya mereka beli sesat dan jual. Dia bagi hidayah. Dia tak mau hidayah, dia bagi. Kita boleh gambarkan hari ini kan, orang yang ada ilmu tapi menyembunyikan ilmu dia, ataupun dia tak mau orang lain dapat hidayah daripada ilmu yang dia ada. Dia sembunyikan ilmu sebab mungkin ilmu yang dia nak cakap ni takkan menguntungkan diri dia. Dia skip dalil tu, dia skip bab ni sebab kalau baca bab ni nanti kena dekat dia. Contoh kan, khatib nak baca khutbah sebut larangan merokok. Khatib kaki rokok, dia skip ayat tu. Saya bulan lepas punya khutbah ke 2 bulan lepas punya khutbah kan, dia cakap pasal rokok. Ada khatib yang kaki rokok tak baca ayat tu. Dia orang ni tak? Dia orang ni. Dia sembunyikan hidayah untuk dia sebarkan kesesatan. Apa tak menguntungkan diri dia? Kan? Fama rabihat, tak menguntungkan diri dia pun teruskan kesesatan pada orang. Okey, fama rabihat tijaratuhum, tak menguntungkan perniagaan tu, wa ma kanu muhtadin, dan mereka adalah orang-orang yang wa ma kanu muhtadin, orang-orang yang mereka itu yang tak mendapat petunjuk. Okey. Seterusnya, ada soalan ayat ni? Okey, wa ma kanu muhtadin ini dia ialah apa yang Allah sebut pada sebelum ni, ialah kaedah Allah ni, yamuddu fi tughyanihim ya'mahun. Dia lanjutan kepada kaedah Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka. Allah ni yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun kan. Jadi Allah panjangkan mereka punya nikmat sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala dah meluat nak melihat mereka bertaubat. Macam itulah Allah kata wa ma kanu muhtadin, tak akan mereka ni jadi orang-orang yang mendapat petunjuk sebab dia pergi jual petunjuk tu kepada orang lain. Dia let go petunjuk, dia nakkan kesesatan. Dia selesai ayat yang ke-16.
Okay, sekarang ini kita lihat pula macam mana Allah Subhanahu Wa Taala berpesan pada ayat yang ke-17 pula. Allah sebut masaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Macam mana nak ni? Slide ni? Ada dia punya tu. Mana oh ni. Okey, ayat ke-17. Masaluhum kamathalil ladzi istawqada nar. Perumpamaan mereka, masaluhum, okey, perbandingan, permisalan mereka, iaitu golongan yang munafik ini, samalah seperti orang-orang yang istauqad nara, yang minta supaya api dinyalakan kepada mereka. Okey, istauqad, ada alif sinta tu maksud dia apa? Dia minta. Macam istisqa, solat sunat istisqa, minta apa? Ada alif sinta kan, minta hujan kan, dia minta. Istisqa, minta kan. Kalau dia minta, maknanya kalau dia minta api, maknanya dia tu kan tengah gelap ke tengah terang? Tengah gelap. Jadi dia tahu tak dia tengah gelap? Dia tahulah. Dia tahu. Merujuk kepada orang-orang Yahudi, munafik ini, mereka tahu mereka perlukan cahaya. Ataupun maksud sebenarnya ialah mereka tahu mereka perlukan petunjuk Al-Quran. Mereka tahu. Kan? Masaluhum kamathalil ladzi perumpamaan mereka seperti mana orang yang minta dinyalakan api. Kan? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut masaluhum. Okey, sebab ini Allah menggunakan kaedah untuk pelbagaikan jenis latar belakang agar memahami siapakah orang-orang munafik. Dan yang kedua, orang munafik ni tak dikenali zahir, lalu Allah membuat perumpamaannya untuk memahaminya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 43, kita boleh lihat macam mana Allah Subhanahu Wa Taala bagi gambaran lain tentang orang-orang yang nifak ini. Boleh tengok surah Al-Ankabut ayat 43. Tapi sekarang kita tengok ayat ni dulu. Mereka minta api dinyalakan. Falamma adaa'at ma haulahu. Okey, satu orang dia minta api dinyalakan. Bila api dah dinyalakan, datang orang nyalakan api. Api tu dia adaa'at ma haulahu. Kan? Api tu dia adaa'at ma haulahu. Okey, adaa'at ma haulahu berarti dia ni satu orang ni manusia. Dia minta api, api tu hanya mengelilingi dia. Bagi terang kat dia. Adha'a merujuk kepada Dhiya. Ada tak orang nama Dhiya? Ada tak orang nama Dhiya? Dhiyauddin kan? Ada tak? Apa Dhiya? Dhiyauddin. Maksudnya apa? Cahaya agama. Dhiya kan? Adha'a ni Dhiya lah. Dhiya. Ada peminta apa yang nama dia? Ziyaul Haq. Bukan Ziyaul Haq. Dhiyaul Haq. Orang Melayu panggil Ziya. Sebab nama dia tu ada Z kat depan kan? Orang panggil Ziyaul Haq. Bukan Ziyaul Haq. Dhiyaul Haq lah. Dhiya tu penerangan yang ataupun cahaya yang benar kan. Okey, Allah kena adha'at ma haulahu. Api tu mengelilingi dia. Mengelilingi berarti keliling ni api. Atas ada api, keliling api. Kalau atas, bawah, kiri, kanan semua ada, Allah guna perkataan muhit. Muhit ni mengelilingi. Muhit tu ialah meliputi, muhitun. Allah kata neraka Tuhan tu dia muhitun bil kafirin. Inna azab jahannam muhitun bil kafirin. Perkataan muhit maksud dia meliputi. Meliputi maksud dia apa? Atas api, bawah api, kiri api, kanan api, sana api, situ api, sini semua api. Muhit maksud dia ialah api neraka tu meliputi orang kafir. Maknanya kan kalau kita panas, kita pun loncat ke atas. Atas panas tak? Panas. Maknanya api tu bukan kat bawah, bukan kat depan, dekat kiri kanan belakang je. Atas juga api. Itu maksud muhitun bil kafirin. Maknanya kalau dia dah dicampak masuk dalam neraka, dia terkejut sebab panas, dia pun meloncat, sakit panas kan? Panas, dia meloncat ke atas. Kalau ke atas tu lega sikit ke? Tak, kalau ke atas pun sama panas dengan bawah. Kiri sama panas. Jadi tak ada tempat nak lari
Semua sama tempat yang panas, bahkan terlampau panas. Muhitun bil kafirin. Tapi kalau ma haulahu haula, maksud dia apa? Ni keliling ni. Keliling tu ialah cahaya keliling. Atas tak perlu pun sebab orang nak jalan ke depan. Kiri, kanan, belakang kan. So depan tu Allah kata ma haulahu. Tu ni pemilihan perkataan ni betul lah ni. Ma haulahu. Di keliling dia tu dah menyala dah cahaya ataupun bererti dia nakkan petunjuk hidayah Allah, Quran pun datang, Rasulullah pun datang, dah bagi dia petunjuk ke jalan yang benar. Tapi sebab dia tak nak, dia nak tak? Dia tak nak. Tapi kenapa dia minta? Kalau tak nak jangan minta. Ni dia minta. Kenapa dia minta? Istauqat dan nara. Kenapa dia minta? Kenapa dia minta? Macam ni. Hari ni kan? Hari ni ada tak orang-orang yang ada sebagian orang kan, dia tak nak jadi ustaz. Tak nak jadi ustaz. Tapi mak ayah suruh jadi ustaz. Jadi ustaz. Sebab mungkin menguntungkan. Ada orang, dia tengok, jadi ustaz ni sekali ceramah 4-5 ribu kan. Dia pun minta sijil untuk jadi ustaz. Sebab apa dia nak jadi ustaz? Sebab kita nak tahu kenapa Allah guna istauqat. Dia minta api. Tapi dia tak nak pun api tu. Lepas tu dia Allah buang api sebab dia tak nak. Tapi kenapa dia minta? Hari ni kan, satu orang yang bukan background agama pun, tapi dia minta juga dipanggil ustaz. Dia minta juga tauliah untuk mengajar agama. Padahal dia tak layak pun, tapi dia minta. Kenapa? Kenapa agak? Dia nak guna agama, nak guna title tu untuk apa? Kepentingan peribadi dia. Jadi orang-orang Bani Israel ni, dia minta api, dia minta petunjuk supaya dapat label apa? Sahabi. Dia ni sahabat Nabi ni. Sebab apa? Sebab adik Adinah, dia nak dapat title sahabat Nabi juga. Kalau title itu orang-orang yang kafir, tak menguntungkan dia. Tapi kalau title itu sahabat Nabi, tipu pun tak apalah, yang penting dia sahabat-sahabat Nabi kan. Menguntungkan tak? Menguntungkan sebab kalau perang nanti dapat rampasan perang. Macam itulah hari ini, sesiapa yang minta ataupun dia nak jadi ustaz, nak jadi agamawan, nak jadi imam ke apa ke, untuk mengenyangkan kepentingan peribadi dia, dia sama macam ni. Istauqadana, orang yang meminta. Sebagian mak ayah pula kadang-kadang kan, dia bukan hantar anak belajar agama sebab dia nak anak dia selamat daripada dunia. Tak, dia just nak anak dia selamat daripada musibah tak ada kerja. Kau jadi ustaz lah senang. Sebab apa jadi ustaz senang? Kalau tak ada kerja nanti pun boleh ceramah. Ceramah kau-kau 5,000 dapat kan. Dia nak macam tu. Dia nampak dunia ni kerja susah nak cari. Covid dah hapus susah nak cari kerja. Ramai orang naik Grab dia kan. Tak aku jadi ustaz dia senang. Ustaz kalau ceramah kadang dapat sampul RM50-60. Dia nak macam tu. Orang macam ni pun termasuk daripada kalangan orang yang istauqat. Dia hantar anak belajar agama bukan sebab nak anak dia berkhidmat untuk agama, tapi nak mengenyangkan perut dia sebagai pemilik anak yang ada nama agama. Dia nak macam tu. Anak aku ustaz tau. Saja dia nak macam tu. Sebab itulah Allah sebut dia minta api. Lepas tu falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Kenapa Allah buang api tu? Buang cahaya tu? Sebab hakikatnya dia tak nak pun. Dia cuma nak mempergunakan je api tu. So pemilihan perkataan istauqat merujuk kepada orang yang nak menggunakan agama untuk kepentingan peribadi. Sebab itulah saya bagi tahu awal dulu dalam surah Al-Baqarah ni, masa Allah sebut kali peringkat yang pertama, Allah kata ayat yang pertama tu yang ke-7 tu apa Allah sebut tentang wa minan nas may yaqulu amanna billah kan. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir. Sebab itulah ayat pertama tentang gambaran Allah pada orang munafik ni ialah orang yang banyak bercakap. Bukan banyak buat, may yaqul, banyak bercakap. Orang yang munafik ni dia banyak cakap, dia banyak buat. Dia cakap pandai ke buat pandai? Cakap pandai. Betul Allah kata may yaqul. Cakap pandai. Ustaz-ustaz kan cakap pandai. Tadi saya cakap pandai tak cakap?
Cakap pandai tu Ustaz ni. Allah nak melabelkan kali pertama orang yang nifak ini terpalit dengan nama agama kerana dia cakap isu apa? Ni isu amanna billah, isu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Siapa yang rajin cakap isu beriman pada Allah dan juga hari akhirat kalau bukan Ustaz? Kalau bukan orang agama. So kali pertama Allah menggambarkan siapa orang munafik ini, Allah nak gambarkan dia. Kali pertama Allah akan rujuk pada orang agama sebab antara orang yang tipu bab enjin kereta yang tak ada pakai dalil dengan orang yang tipu agama pakai dalil, mana lagi besar musibah dia? Yang tipu agama pakai dalil lagi besar musibah dia. Kebetulan pula orang munafik, mereka ni bangsa Yahudi, bangsa Israel yang ada panduan kitab. So layaklah Allah sebut demikian peringkat awal. Nak bagi kita hati-hati. Kenapa diminta cahaya? Diminta Quran. Kenapa diminta Quran? Supaya dia ni tergolong dalam kalangan orang-orang yang, oh ini ahli Quran, oh ini sahabat Nabi. Dia nak title tu. Supaya mudah dia nak memain-mainkan agama pada hari ini. Tahu apa kaedah orang Yahudi tonggang agama? Tahu apa kaedah dia? Tengoklah nama negara dia hari ini. Apa maksud Israel? Israel apa maksud Israel? Israel ialah hamba kepada Allah. Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Please lah, jangan guna nama orang yang baik sebaik Nabi Allah Yaqub untuk negara kau. Kau tu jahat. Sepatutnya negara apa tu? Yahudi ataupun Zionis. Bukan Israel. Kenapa you tak nama Israel? Tonggang nama Nabi Allah Yaqub. Tonggang nama Nabi Allah Yaqub yang baik. Dia baik ke rampas negara orang? Oi, jahat. Tapi nama negara baik tak? Israel. Isra tu hamba, Il tu Allah. Merujuk kepada Nabi Allah Yaqub punya nama. Layak tak dia cakap macam tu? Tak layak, tapi best tak cara tonggang agama macam tu? Kan? Yang kedua, kenapa kalau mereka akan baik dengan dia, tak bagi dia sedikit negara jajahan sedikit tanah mereka bagi kat dia, kan senang. Kenapa tak nak? Kenapa tak nak? Kenapa nak Palestin juga, kenapa? Tahu tak? Di manakah tempat yang paling center antara semua wilayah dunia ni? Al-Aqsa lah, Palestin. Tempat tu dia center dunia. Kan? Ni kan, tempat ni. Sini apa sini? Sini apa? Dekat belah sini apa? Belah sini apa tu? Amerika apa? Bangsa apa? Ni Eropah. Yang belah sini Asia. Sini Afrika. Ni Amerika ni benua Amerika. Ni benua dekat sini Europe. Ni Europe kan? Ni benua Amerika. Ni benua Afrika. Ni benua Asia. Center tak? Center. Tempat yang paling center dia nak. Itulah ni. Center. Palestin. So kaedah Yahudi menunggang agama ialah menetapkan nama negara dia Israel ataupun Nabi Yaqub alaihi salam yang saleh. Kan tunggang agama. Nama negara pun tunggang nama Nabi Yaqub yang baik, padahal dia jahat. Nampak tak macam mana mereka berfungsi hari ini? Kan? Okey. Minta api sebab dia nakkan nama agama tu kan. Dia minta petunjuk hidayah. Tapi Allah buang sebab Allah buang dan watarakahum fi zuluman, Allah biarkan mereka dalam kegelapan yang banyak. Kegelapan yang banyak. La yubsirun, kegelapan tu menyebabkan dia tak mampu melihat, sentiasa tak mampu melihat. La yubsirun, sentiasa mereka tu tak mampu melihat. Bukan lihat mata melihat ni, tak. Melihat apa? Melihat hidayah dan juga petunjuk yang betul-betul benar. Okey. Habis ayat ni. Last sekali ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang ke-18, summum bukmun umyun fahum la yarji'un.
Tadi la yubsirun, sekarang ni la yarji'un. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Perkataan summun dia jamak daripada perkataan apa? Asam kan. Asammu maksud dia apa? Kalau summun tu, kalau asam pekak, summun berarti mereka pekak. Pekaknya mereka. Bukmun daripada perkataan abkam, seorang yang bisu. Kalau bukmun maksudnya mereka itu bisu. Umyun seorang yang buta. A'ma seorang yang buta. A'ma kan dalam surah apa? Surah Abasa Allah sebut anja'ahul a'ma, datang kepada engkau wahai Muhammad seorang yang buta. Kalau a'ma seorang yang buta, siapa dia? Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta. Tapi kalau umyun maksud dia apa? Mereka yang buta. Ramai orang-orang yang buta merujuk kepada ramainya orang-orang yang bangsa nifak ini, ramai. Kenapa sampai tahap Allah sebut summum bukmun umyun? Ini kan, ini kemuncak kemarahan Tuhan tau. Kita pernah tak dengar orang marah kita dengan cara macam ni? Ini nenek kita dulu ke, saya pernah kena macam dulu. Pernah kena, saya dulu kecil-kecil nakal kan. Main air. Kau bayar api tu kan. Kau bayar air tu, dia marah saya. Nenek dulu marah saya kan. Padahal dia orang kalau tahap marah dia kata apa? Pekak atau cakap, oh benda dia hamun je tu. Jadi Allah punya marah kepada apa yang dibuat oleh Bani Israel ni, Yahudi ni. Allah kata summun bukmun umyun, summun bukmun umyu fahum la yarji'un. Pekak adalah pekak, bisu adalah bisu, buta. Allah sebut semua panca indera mereka yang dah tak berfungsi tu. Allah sebut panca indera yang berfungsi nak bagi hidayah ni. Mata, pendengaran, kan? Mata, telinga dia. Semua tu Allah sebut. Mata, telinga dan juga dia punya suara ataupun perkataan dia. Allah sebut mulut dia, semua Allah sebut summum bukmun umyun, pekak, bisu, buta. Dan lebih teruk lagi, fahum la yarji'un, mereka tak boleh kembali. Yang Allah maksudkan pada tiga-tiga panca indera tu ialah tiga-tiga panca indera yang paling, yang berada di luaran, yang berada di luar, yang berfungsi untuk nak ambil hidayah daripada luar masuk ke dalam hati. So telinga kat luar, mulut kat luar, mata kat luar, berfungsi untuk melihat, mencerap semua hidayah-hidayah yang boleh didengar daripada luar, takkan masuk ke hati sebab semua tu Allah dah tutup. Okey? Fahum la yarji'un merujuk kepada la yarji'un, tak akan kembali. Ya tu sentiasa tak akan kembali mereka ni kepada petunjuk dan juga kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, wallahu taala. Ada soalan? Ya. Bani Israel ni kalau ada pun yang ortodoks lah. Ada lagi sekarang yang pakai topi hitam semua tu, ada lagi tak? Sikit lah, ada kalau ada pun. Mereka ni lah Yahudi yang orang kata Yahudi yang menolak penubuhan negara haram Israel tu, yang berpegang pada perjanjian asal Taurat, Injil kan. Ada, tapi tak ramai dah. Tak ramai hari ni. Kalau kita boleh tadabbur surah Al-Isra kan, macam mana Allah cerita tentang subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah sebut dalam surah Al-Isra tu dua kemenangan tau, dua kemenangan. Kemenangan pertama Nabi, apa kemenangan pertama? Buka Masjidil Haram. Pasal Allah sebut dua masjid. Isra Mi'raj ni dua masjid kan? Masjidil Haram ni kali pertama Nabi buka bila? Pembukaan kota Mekah. Itu kemenangan yang pertama kaum muslimin ke atas Yahudi sebenarnya. Al-Aqsa, Masjidil Haram. Yang kedua Allah kata pergi ke Masjid Al-Aqsa. Kemenangan yang terakhir kaum muslimin ni ialah pada pembukaan Masjid Al-Aqsa. Sekarang dah menang belum? Tak menang lagi pun. Tak menang lagi pun. Jadi semasa zaman Nabi ayat-ayat tu turun, Al-Aqsa dah ada ke? Tapi dia punya binaan tu ada ke masa zaman Nabi tu? Masjid tu ada ke masa zaman Nabi tu?
Mungkin ada lah kan, tetapi taklah macam hari ni terbina kan. So ayat tu sebenarnya memberikan macam-macam singkapan sebenarnya ayat tu. Betul lah, memang ada. Tapi binaan yang macam hari ni ada tak zaman-zaman tu? Tak ada. Okey. Maknanya linuriyahu min ayatina, Nabi SAW melihat Nabi Rasul lain tu melihat tu secara ghaib ke secara nyata? Sebab Nabi lain tu dah meninggal ke hidup ke masih lagi hidup? Dah meninggal dah. So di alam barzakh itu mereka didatangkan kepada Allah secara miracle, secara ghaib. Mukjizat Nabi. Nampak mereka semua datang untuk solat di Al-Aqsa. Al-Aqsa itu sendiri merupakan sebuah tempat kemenangan akhir zaman kaum muslimin. Kalau dia ada pun zaman tu alhamdulillah nampak, tapi kalau tak ada pun Allah dah ilhamkan dah. Yang tak nampak seperti Nabi yang dah meninggal kau boleh nampak? Takkan Al-Aqsa tak betul kau tak boleh nampak. Macam itulah lebih kurang kan. Jadi kita melihat sejarah tu besar sebenarnya, besar. Nabi SAW memimpin seluruh rasul-rasul yang lain dengan memimpin salat. Jadi benda yang paling penting kalau berhimpun ni sembang-sembang ke solat? Solat. Kemenangan tu datang dengan sembang-sembang ke dengan solat? Solat. Kemenangan datang dengan bertakbir terpekik tolong ke bertakbir masa solat? Kalau kita pergi berhimpun kan, takbir, bebaskan Palestin, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Tadi subuh tak Allahu Akbar semayang pun. Betul ke kemenangan boleh berlaku dengan cara macam tu? Tak, sebab yang Allah maksudkan dengan Allahu Akbar, yang paling banyak kita kena buat masa bila? Solat. Ramai tak orang perjuangkan supaya orang Islam ni memahami solat berbanding orang Islam perjuangkan supaya pergi demonstrasi. Hati-hati, jangan tertipu. Bukan saya tak bagi pergi demonstrasi, pergilah demonstrasi. Tetapi pastikan semangat tu biar sama dengan kefahaman. Biar sama. Allah suruh bertakbir, betul. Bertakbir masa paling afdal bila? Salat. Apa makna kalau tekak pun Allahu Akbar, Allah. Zorang tak pergi sembahyang, Allahu Akbar tak pergi pun. Apa maknanya? Bila Allah suruh salat, kesatuan umat Islam tu datang dengan salat, bermaknanya orang Islam dia faham betul-betul yang Allah kata baca olehmu utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salat. Perintah salat bermaksud perintah faham kitab. Benda yang paling penting nak kena bangkit ialah bangkit untuk faham kitab Al-Quran. Sebab solat itu datang, Quran itu datang sebelum solat. Maka Allah kata utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus salat. Okey. Ayat ni dia sebut tentang sifat-sifat orang Yahudi. Allah terangkan. Tapi kalau ayat lain, ayat tentang surah Al-Isra tadi kan, itu sejarah. Sejarah orang Yahudi tu kalau Allah cerita, sejarah tu kalau kita kaji sejarah tu, kita akan dapati sejarah tu terhimpun macam mana. Yang ni Allah bentangkan sifat mereka. Dalam kita nak baca sejarah, kita pilih Al-Isra dan surah-surah yang lain untuk melihat sejarah orang Yahudi. Macam mana kan? Surah Al-Isra. Wah, habis saya ni. Tengah hot tengoklah macam mana insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Oh, ada orang cakap. Ya, masalah. Jamalia saya. Dari jauh ni. Saya ikut. Saya ada kalau tengokkan surah 16, 17 dan 18 itu dah memang tepat. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran memang sangat-sangat tepat oleh Allah. Ya. Di antara perkara yang saya nak persoalkan, dia katakan syaitan-syaitan ini Yahudi lah. Mereka pilih sendiri apa yang mereka nak buat tu, dengan sungguh mereka mengatakan mereka orang pandai lah walaupun berilmu. Tapi dia katakan mereka menjualkan dengan cara tidak beruntung. Kalau kita lihat, saya nak relate kepada apa yang berlaku pada hari ini di Palestin. Ya Ustaz? Itu sebab saya nak tanya ini. Dia mengatakan tak untung, tapi kalau kita tahu apa yang dilaporkan sangat-sangat untung dalam dunia hari ini, yang menjadi
yang menjadi apanya dia punya orang yang paling teruk nyanyi adalah orang Palestin, Ustaz. Ya. Dan dia katakan mereka juga akan selepas ini akan diberi lagi. Kalau ikut yang 17, 18 yang Ustaz mengatakan tadi, mereka sebenarnya orang pekak, bisu, dan sebelum itu dia minta api, dia nyalakan, lepas itu api dah padam, gelap gelita mereka berada. Ya, ini semua akan nanti beri keutahannya sekali, Ustaz. Sekarang kita nampak sekarang dunia telah tahu segala selok belok, segala diorang punya kesyaitanan mereka itu. Faham dunia. Dan ada juga yang mengatakan bahawa rakyat yang Palestin yang telah syahid, meninggal itu akan digantikan dan lebih ramai lagi orang-orang yang akan masuk Islam. Wallahu alam, itu saya tak tahu. Dan punya bencinya orang manusia sekarang, ada pembesar daripada Amerika mengatakan bahawa orang-orang kita tak boleh panggil orang Israel lah, pasal itu nama Nabi Yakub. Nama yang mulia, Ustaz, seperti Ustaz sebut tadi. Orang Zionis, pendatang yang datang daripada negeri Jerman dulu. Mereka dipanggil Zionis, Ustaz, pendatang tu. Okey. Nah, ada seorang mengatakan bahawa tempat yang paling, sampai bini diorang cakap, yang paling cocok sekali, yang paling sesuai untuk manusia Zionis ni ialah di tempat di mana dalam laut kita benakan satu pulau, mereka duduk ramai-ramai di sana. Mereka tak boleh campur dengan orang lain. Sampai ke situ dia orang sebutkan, kan? Baik. Now, soalan saya, apakah ini sekarang berlaku ni? Kita nampak kan ialah Islam menang. Walaupun belum dia sebut secara formal lah, Ustaz, Al-Azhar, Masjid Al-Aqsa, kita ramai dah pergi di sana, kami dapat semayang di sana juga. Dan kata dah selamat. Okey? Nah, mengapa nanti saya nak tanya Ustaz, setelah ini hapus, apakah perkara yang berlaku, benda yang peperangan yang berlaku yang nyanyi orang Palestin akan ulang semula? Sebab kita difahamkan akan datang Imam Mahdi akan turun, Nabi Ibrahim Musa pun akan turun membunuh mereka. Apakah saki baki mereka itu akan menjadi sekuat ini? Dan saya juga difahamkan dalam satu bacaan mengatakan Al-Qasam akan juga membantu Imam Mahdi dalam peperangan melawan mereka. Apakah mereka akan menjadi sekuat seperti ada sekarang hingga kan tak boleh cakap hancur umat Islam sampai sekarang? Itu yang saya tahu. Apa akan berlaku setelah berlakunya begini terseksanya umat-umat di Palestin, Ustaz? Okey. Panjang ni, Ustaz. Sorry, Ustaz. Untuk nak sebut apa yang akan berlaku, saya pun tak tahu sebab saya tak boleh nak ramal apa-apa. Yang saya boleh ajak ialah kita berbincang dan berkongsi mengenai rentetan peristiwa-peristiwa akhir zaman lah. Jadi, kemenangan umat Islam, Palestin ini, dia ialah bumi jihad umat Islam akhir zaman. Kita tahu yang tu kan. Kalau hari ini Islam menang sekalipun, kita kena tahu bahawa selagi mana kemenangan itu bukan dengan cara Nabi Allah Isa yang mengalahkan mereka bersama dengan bantuan Imam Mahdi, itu bukan kemenangan yang mutlak lagi. Jadi kalau kita tak boleh nak ramal apa-apa, tak boleh, sebab saya sendiri pun bukan kita just boleh tengok rentetan macam mana hadis-hadis Nabi dan juga Al-Quran sendiri kan sebut mengenai perkara ini. Macam tu. Jadi hari ini kalau dikata Islam menang pun tak, dia bukan kemenangan yang mutlak lagi. Kemenangan yang mutlak di atas peristiwa akhir zaman itulah. Sebab itulah akhir zaman kita. Okey. Tak akan berkesudahan dah, Ustaz, maksudnya. Berkesudahan. Okey. Terima kasih, Ustaz. Sama. Dan signal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam Al-Quran tentang surah-surah yang pertama turun tentang cerita mereka kan. Dia tak ada yang kebetulan tau. Semua memang berbetulan, tak ada yang kebetulan. Tak ada yang kebetulan. Memang semua betul. Semua tepat betul. Contoh. Surah Al-Isra tu, surah yang ke-17. Kebetulan ke? Dia tak kebetulan tau. 17 ni apa? Apa 17 tu? 2 tambah 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4 berapa? Apa 17? Solat kan? Nak bangkit ni kena buat apa? Solat lah. Solat lah. Dia tak ada kebetulan tau. Dia tak ada kebetulan. Semua benda-benda dia memang berbetulan. Allah betul-betul nak singkap, nak rahsiakan macam-macam perkara supaya orang yang ada otak ni fikir.
Nak bangkit dia macam mana? Bila nak solat tu solat macam tu. Solat tu tak payah didirikan. Dia didirikan kan? Solat tu dia yuqimunas salah, solat yang didirikan. Orang yang mendirikan solat dengan orang yang solat beza. Orang yang mendirikan solat ialah dia akan kembali memahami apa yang dia baca dalam solat, iaitu Al-Quran. Jadi siapa yang mendirikan solat, dia ialah generasi pembebasan Palestin. Siapa yang gebang, dia boykot tak masal, tak solat, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi sebenarnya benda yang paling penting yang daripada awal saya cakap ialah baikilah solat supaya jadi orang yang betul-betul mendirikan solat. Mendirikan solat. Allah Ta'ala. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.